من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan berkaitan dengan korban, berkaitan dengan fiqh mengenai korban. Sebelum daripada ni kita sebut dah bagaimana ibadat korban ni padanya terdapat 4 rukun, 4 tiang, yang mana kalau tak ada salah satu daripadanya maka tidak akan terjadilah ibadat korban. Jadi 4 ini, yang pertama adalah orang yang nak berkorban, yang pertama tu. Yang kedua, binatang yang hendak dikorban, yang kedua. Yang ketiga, niat. Dan yang keempat, sembelihan. Itu 4 tiang, 4 rukun berkaitan dengan bab ibadat korban. Jadi sebelum daripada ni kita bertanya dah rukun korban yang pertama, yakni orang yang ingin berkorban. Siapa dia orang yang layak, siapa dia orang yang boleh kita korban, siapa dia orang yang kita tidak boleh korban. Bagaimana cara kalau kita berkorban untuk orang lain, bagaimana pengurusan daging dia. Sebelum ni kita bertanya dah, kita sebut dah. Ada pun untuk malam ni kita tengok pula rukun yang kedua. Rukun korban yang kedua, yakni binatang korban. Binatang korban. Syarat sah binatang korban dia ada 3. Syarat untuk ibadat korban kita sah ni dia ada 3. Yang pertama, an'am, yakni al-an'am, yakni binatang yang telah disyaratkan oleh syarak, yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup umur. Dan yang ketiga, tidak cacat. Itu 3 syarat utama tu untuk sah melakukan ibadat korban. An'am apa dia? Binatang an'am ini yakni unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Kerbau, unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Untuk maklumat kepada kita semua yang sebagai kita orang Melayu di tanah Melayu ni, kalau kita baca kitab-kitab fiqh, yang biasa di-highlight dalam kitab-kitab fiqh adalah lembu. Kerbau jarang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Biasanya lembu semua, lembu-lembu. Sebab apa begitu ya? Kalau kita nak tahu di negara luar,
di negara selain daripada Malaysia, mungkin Pakistan, mungkin di negara Arab sana, lembu mereka lebih besar daripada kerbau mereka. Dan lembu ini lebih masyhur lah. Jadi lembu mereka lebih besar, dan kalau kita tengok dalam internet pun begitulah. Cuma untuk kebelakangan ni baru kita tengok di Malaysia ni masuk lembu-lembu hak nama dia hari ni, dia beri nama sado dah. Lembu Chevrolet, Limousine, macam-macam nama tu ada lah. Orang main lembu dia tahulah. Tapi sebelum daripada ni makhluk-makhluk ni dah rajin masuk lagi Malaysia. Hak jenis masuk jin dulu ni. Jadi apabila begitu di negara Arab biasa masyhur lembu. Ada pun di tanah Melayu kita ni antara kerbau dan lembu hak mana lebih besar? Kita sedia maklum ya, kerbau lebih besar daripada lembu di tanah air kita ni. Maka katanya Syekh Al-Ghaniri, dia menyatakan bagi kita di tanah Melayu ni mengorbankan kerbau lebih utama daripada lembu. Kerana banyak dagingnya. Kerana banyak dagingnya. Cuma masyarakat kita ni nampak kalau raya korban ni jarang kurban, ada jarang. Jarang ada. Jadi apalah. Jadi di sini nak khabar binatang ni barang yang telah ditetapkan oleh syarak. Ditetapkan oleh syarak. Cuma saya nak tambah sedikit maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Sekadar maklumat saja ya, bukan untuk nak jadikan amalan utama kita. Mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkorban dengan ayam, berkorban dengan itik, hukum dia adalah sah. Ini mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hingga kan disebut dalam kitab Matla'ul Badrin, yakni kitab yang jadi biasa bacaan orang kita lah, tanah Melayu kita ni. Antara kitab pondok yang pertengahan lah. Yang pertengahan. Disebut di sana bagaimana Syekh bagi Imam Baijuri, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dan kitabnya pula juga Hasyiah Baijuri, kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi katanya Syekh kepada Imam Baijuri, boleh untuk mengikut pendapat Ibnu Abbas. Jadi di sini nak khabar dah kayak lepas pada ni bakal melihayang ke guana. Dak nak khabarnya. Kalau nak taklid pendapat yang sedemikian dibenarkan kalaulah kita memang benar-benar dak mampu. Memang benar-benar dak mampu. Oleh kerana nak juga cari pahala korban, pada ketika tu niatlah taklid mazhab ataupun pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dak aya buat bising lah. Aya wak bising aku melek aku korban ayangnya nyawa upload pula dalam Facebook. Hanya upload pula dalam TikTok kucak kacilan tu. Kucak kacil dia hak boleh timbul fitnah, jangan wak keluar. Cuma nak kabarnya ada pendapat Ibnu Abbas mengatakan yang sedemikian, bukan untuk menjadi amalan utama. Sebab kita ni kata ulama, kita ni untuk nak berkorban binatang hak mana paling utama, dia melihat kepada kemampuan kita. Kalau kemampuan kita boleh ambil hak terbaik, hak utama, ambil yang terbaik, hak tu hak paling afdal untuk kita. Ingat ya, dalam ibadah, dalam fiqh di sana dia ada sempurna dan sah. Yang kedua, dia kira sah walaupun tidak sempurna. Maknanya di sini masuk sempurna, afdal dan sah ni hak terbaik. Kita korban binatang hak paling kita mampu untuk buat. Maknanya kadar hak maksimum, kadar kita mampu buat. Maka hak terbaik di antara binatang ada unta. Maka kita ambil unta, hak tu yang terbaik untuk kita. Tapi kalau pun kita mampu unta, tapi kita cari hak cek kali kita ambil kambing, maka hukum dia sah, tak ada masalah, sah.
Tapi yang paling afdal bagi kita melihat pada individu. Tapi kalau kita ni memang tak mampu, memang tak mampu untuk kita ni unta dah mampu, lembu dah mampu, kambing yang mampu. Maka pada ketika itu afdal untuk kita ambil kambing, kadah mampu pada kita. Tu dia jadi ibadat fiqh ni. Ingat di sana dia ada sah, dia ada juga yang sempurna. Kalau kita ingatlah kita belajar bab semayang. Bab semayang waktu kita rokok. Rokok ni bila kadar hak seboleh kira sah rokok kita apabila tangan kita sentuh kepala lutut, kira sah dah tu. Maknanya kita dok turun siku pun maknanya gini pun tapi tangan kita sentuh dah kepala lutut, kira sah dah rokok kita. Tapi itu baru dikira sah, bukan dikira sempurna. Sempurna ni apabila duduk molek ngetamak ni nak dengar bacaan yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu. Cuma jangankan yang pergi kucuk ayam tahun ni jeng. Tak ada orang masuk korban kerana apa nyepakat duk ampak ayam belaka. Ada ayam ni maksudnya kalau desak kita memang tak ada kemampuan sungguh. Tapi nak beramal juga, nak korban juga. Maka unggahlah pada ayat tu. Dan kena ikutlah syarat-syarat hak telah diberitahu sebelum pada ni. Jadi yang pertama unta, kerbau, lembu, biri-biri dan kambing. Dah ni 5 jenis ni. Ada pun binatang ni dia telah ditetapkan oleh syarak. Kerana hari ni ramai ni saya tak tahulah di mana tak tahu. Kalau di Dongong tu adalah beberapa orang sahabat kita yang mana nyebela rusa. Nyebela rusa, nyebela pelanduk. Jadi boleh tak nak korban dengan binatang tu tak boleh. Sebab telah ditetapkan oleh syarak. Binatang korban kacukan. Bagaimananya kalau binatang korban ni kacuk dengan binatang lain, sah ke tak? Maka sah jika kacukan sesama al-an'am. Maknanya kalau binatang korban kita sebut 5 jenis tadi, nya kacuk sama-sama dia. Maksudnya lembu dengan kambing ke ikutlah, cuma nak khabar je. Ada ustaznya ada dok benda tu. Hanya ada kedok benda tu ni kita sebut lalulah. Dalam ilmu fiqh di sana dia membicarakan 2 hal. Yang pertama perkara yang berlaku, satu. Yang kedua dia panggil fiqh iftiradi. Fiqh membicarakan tentang ramalan. Kalau gini guana, ulama bincang berlaku dalam kitab-kitab mereka. Maka kita ni sekadar pergi ambilnya benda hak ulama khabar dah. Kalau kebetulan jadi sungguh guana, maka ulama khabar dah dalam kitab mereka. Jadi kalau dah di sini kambing kacuk dengan lembu ada ke tak ustaz? Ada tak ada nombor 88. Cuma nak khabarnya kalau benda tu berlaku, maka sah binatang tersebut kalaulah dia kacuk sama-sama an'am. Maknanya binatang kita sebut 5 tadi, unta dengan kambing. Dah kira guana nyewak guana. Ya kira tu. Cuma nak khabar kalau jadi sungguh nyewak mabuk lagu mana je tahu. Nya giungga unta, nya giungga ke lembu. Maka keluarlah leluk benda. Umbu ke guana. Ikutlah nama benda tu. Maka ukurnya sah. Ukur dia sah. Tidak sah jika dikacuk dengan binatang yang bukan al-an'am. Ada pun kalau kacuk dengan binatang lain, tidak sah lah. Maknanya binatang yang bukan hak boleh kita kata untuk buat korban lagi. Nya kacuk dengan zirapah ke, nya kacuk dengan kacir ke, ikutlah. Tu tidak sah. Jelas. Syarat sah binatang korban yang seterusnya adalah cukup umur. Cukup umur. Yang terdahulu dari 2 perkara. Cukup umur ni nak nilai lagu mana? Di sini dia sebut dengan 2 faktor untuk nak menyatakan dia cukup umur ataupun tidak.
Yang pertama cukup umur, yang kedua bersalin. Tu dua tanda tu. Salah satu daripada tanda ni. Salah satu. Sama ada cukup umur dulu ke ataupun bersalin gigi dulu. Dia ambil kira dah. Dia ambil kira dah. Bersalin dari sudut dua perkara ni dia sama dah kalau kita sebut, kalau fiqh kok kita kata macam orang lelaki baligh. Orang baligh, orang lelaki. Orang lelaki ni dia baligh dengan dua faktor. Salah satu hak mana awal lah. Yang pertama sama adanya siapa umur 15 tahun. Satu. Yang kedua ataupun yang mimpi. Yang mimpi yang menyebabkan tidurnya keluar air mani. Tu walaupun umur 11 tahun keluar dah air mani, dia kira balik lah tu, dia kira balik. Walaupun dah sampai 15 tahun lagi. Maka begitu juga dengan binatang, dia kira dua tu. Sama ada cukup umur dulu ke ataupun saling gigi dulu. Saling gigi dulu. Jadi di sini dia sebut saling gigi atas ke saling gigi bawah. Bagi orang yang biasa main lembu ni, dia tahulah. Lembu ni dia tak ada gigi atas, dia ada gigi bawah aja. Kan dia kata kan saling dua-dua gigi atas bawah. Tak percaya gigi raya kat gigi, lepas malahnya gigi cekah mulut lembu tu. Sebab apa ya? Memang guru kita buat gitu surah. Oleh kerana ada orang mana ambil cara apa pasal lembu, orang ambil cara makan dengan lembu. Ada apa lembu hakikat agama mana dia tak tahu. Maka guru kita ni apabila habis korban malih dak, maka dia panggil budak-budak muda, dia kata panggil mari. Dia mari sini, dia kata mari pun dia cekah mulut lembu hak mapuh dah tu. Dia tunjuk ni gigi ni, nampak tak gigi dia ni dia besar sikit. Sebab apa besar? Sebabnya saling dah. Kalau gigi kecil ni dia buruk sikit, dia guna lama dah, rosak dah, naik karang gigi belakang dah. Maka cabut dah tu gigi yang baru ni dia lawa sikit. Tu tak ada saling gigi dah. Tak ada saling giginya cekah tu. Jadi kalau kita gagah ni dia cekah masa hidup pun tak apa. Nak tengok ni dia ada tak gigi atas. Gigi atas ada, gigi atas macam gusi gitu je. Gigi bawah je. Gigi bawah. Jadi sama ada siapa umur ataupun saling gigi. Bersaling gigi. Kata Imam Baijuri dalam kitab Bujairimi berpendapat memadai dengan gugur satu gigi. Imam Bujairimi sebut memadai dengan segugur satu gigi. Gigi dia ni banyak sikit bawah ni, maknanya gugur satu pun cukup dah. Memadai dah, mana siapa umur dah tu. Siapa umur dah tu. Dah kita nak cek warna ustaz. Kita ke suruh ayo cek baki bagi. Dia begini, dia sebenarnya kita sebab tu untuk usaha nak beli ni kita kena cari orang yang amanah. Maksudnya kita nak buat urusan dengan seseorang tu kita percaya ke dia. Jenis orang surah bala juga ke, jenis orang ngaji juga ke. Maka mudahlah kita khabar ke dia ni nak buat korban, buat korban. Wa aqiqah. Dia dengar, dia tahu lalulah ciri-ciri lembu, ciri-ciri kambing yang perlu dibuat tu. Dia tahu lalu. Jangan kita belinya kira orang hak nak jual tak tahu tengah tepi hukum halal haram, jangan. Sebab apa manusia hari ni kira orang nak belinya tolak je, tak kira siapa umur tak siapa umur, dia kira orang beli kira laku hak dia je. Dia kira betul ke tak dia jual tu siapa umur ke dia tak. Tu bahaya pula tu bahaya tu. Jadi ni kita tanya ahli lembu lah. Ada umur lembu ni siapa umur dah lagi, kambing siapa umur dah lagi. Dia tahu ni siapa umur dah ke dah ustaz, siapa umur dah ke dah. Jadi hak tu hak dari sudut saling gigi. Ada pun kalau umur lagu mana pula? Kalau unta genap 5 tahun. Unta. Kerbau dan lembu genap 2 tahun. Kerbau dan lembu genap 2 tahun. Biri-biri genap 1 tahun.
Kambing genap 2 tahun. Tu dari sudut umur lah, dari sudut umur IC dia lah. Dari sudut IC dia. Jadi ni kita serah kepada ahli dia lah. Kita tanya tokel ilmu lah senang. Tapi kena cari tokel ilmu hak amanah lah. Hak tu penting sekali tu. Bahagian binatang korban. Dia maksud bahagian binatang korban ni untuk pembahagian. Maknanya di sini unta 7 bahagian. Unta 7 bahagian, lembu 7 bahagian, kerbau 7 bahagian. Sekiranya binatang 7 bahagian ni cukup dah cukup 7 bahagian, ni 6 bahagian aja. 5 bahagian aja. Hukum dia adalah sah, tak kurang ada masalah, tak kurang ada masalah. Cuma kalau tak kelebih baru dak leh. 7 kalau lembunya jadi 8 bahagian. Ini 8 bahagian kerana apa ni nak kira nak buat kecek modal. Kalau 8 bahagian murah sikit je katanya buat 8 bahagian. Dak sah belaka korban. Dak sah belaka, tapi daging lembu tu boleh makan lah. Tapi pahala untuk ibadat korban tak ada. Jadi 8 bahagian tak ada. Jadi di sini dalam masalah ni berlaku dulu. Kebetulan kita setuh bab ni sikit baru-baru ni di satu kawasan. Ya khabar ustaz, selamat ustaz khabar. Ustaz tahu tak dulu ni kita oleh kerana ialah suasana mungkin kuliah dulu kurang ataupun orang jenazah kita kurang, maka ada di kalangan kita ni ustaz, apabila pahmalah kita bagi 8 giang lalu ustaz, bagi 8 giang lalu dah giang di segi apa hak nama 7 tapi bagi 8. Sebab apa? Dikhususkan untuk ahli korban, hak tukang melih dengan hak tukang lapor. Hak tu jelas, hak tu dak leh tu hukumnya haram. Haram memberi daging kepada penyembelih ataupun tukang lapor sebagai upah. Kerana upah ni hukumnya sama macam jual beli. Kalau tapi kita masyarakat kita ni tak ada masalah. Sebabnya kita sebut istilah kita gotong royong. Gotong royong. Tapi kalau di satu tempat yang lain, contoh berlaku guru kita cerita di Thailand. Di Thailand dia korban, dia ada skuak hak bahagian cara. Skuak bahagian cara daripada sembelih sampai kena suti-suti. Maknanya lapahnya bagi 7, maknanya bagi moleknya kena habis. Bagi habis mana kita serah ke dia aja. Memang dia ahli dia lah. Kita kok bahagian balik boleh lah. Lepas tu tak gitu kita nak kucak kacil lah dia bahagian kulit tu. Bahagian lapah kulit kucak kacil. Mu dulu aku dulu. Tak aku bahas apa tu. Jadi hak kita nak kata mana. Tapi ahli dia ni sekejap je. Dah apa setengah jam kejap je. Jadi apabila orang hak gini ni guru kita ni kumpul duit lebih sia-sia. Kita tanya dia dah berapa ni upah untuk melih dengan bagi belaka ni kena belaka ni. Lalu katanya biasanya kita ambil contoh kita ambil 100 lah. Kita ambil 100,5. Jadi kita siap-siap dah beri 100,5 ke dia. Ada pun lepas dia bagi belakang lembu, bahagian lembu ke korban tadi, lepas daripada tu 7 orang ambil giang, patutnya ambil sikit sebagai dekah kepada orang tersebut. Tak ada masalah kepada orang melih, kepada orang tukang lapor. Atas nama sedekah ataupun hadiah, tak ada masalah. Hak dak lehnya atas nama upah. Hak tu dak leh atas nama upah. Jadi berlaku dulu, tapi learning alhamdulillah makin hari makin kurang dia bergening. Jadi untuk lembu, kerbau dan unta 7 bahagian. Ada pun biri-biri dan kambing 1 bahagian. Bahagian binatang korban. 1 bahagian adalah untuk 1 orang. Jika 2 orang berkongsi pada 1 bahagian, maka tidak korban tersebut, tidak sah korban tersebut. Jadi maknanya untuk 1 bahagian untuk seorang.
Kalau 7 orang, ada 7 orang lah. Jadi kalau atas satu bahagian tu nya bagi 2 orang, nyetok nama 2 orang, maka tidak sah korban tersebut. Daging boleh makan. Daging boleh makan, tapi pahala bahagian korban tu tak ada. Bahagian korban tu tak ada. Sebab tu ada orang tanya, ustaz, kita ni tak ada duit, ustaz, adik-beradik. Jadi kita nak buat juga korban sekian. Jadi kami tong duit, ustaz. Bagi kumpul duit sikit. Mu 100, aku 100, cukup 800. Bolehlah ambil sekian, ustaz. Sah dah, ustaz. Kalau atas nama ramai begitu tidak sah. Tidak sah. Daging boleh makan. Daging boleh makan, tapi tidak sah. Hak jadi sah ni lagu mana? Kalau lah adik-beradik ni nya kumpul, lepas tu nya letak atas nama seorang, sebab hak ni mungkin nya sesak sikit, miskin sikit, belum ni tak ada dah aja buat, jadi kita nak buat ke dia. Jadi kita kumpul 3-4 orang, cukup 800, kita letak atas dia seorang, maka korban sah, tak ada masalah. Sah, tak ada masalah. Dan juga kita tukar bagi ni dapatlah pahala sebagai pahala sedekah, pahala hibah. Kita dapat pahala tu. Tapi untuk pahala ibadat korban dah dapatlah, sebab dapat kepada kita tak nama seorang tu lah. Kita tak atas nama seorang tu. Jadi tadi untuk satu bahagian dia tak boleh lebih daripada seorang. Hanya seorang je. 2, 3 semuanya tak boleh belaka, tidak sah. Kalau buat juga tak sah lah, tapi daging boleh makan. Syarat yang keseluruhnya syarat sah yang seterusnya, yakni tidak cacat. Tidak cacat ni kita nak bincang ni, kita nak sebut banyak-banyak perbahasan dia banyak. Tidak, ni hak asal ni. Hak asal ni kena pegang kemah dulu ni. Hak basic dia. Sebelum kita perinci satu-satu. Tidak kedapatan kecacatan yang mengurangkan daging ataupun mengganggu kesihatan haiwan korban. Tidak ada kecacatan yang boleh mengurangkan daging dia ataupun yang mengganggu kesihatan. Maksud mengganggu kesihatan ni apa? Yang antaranya pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, binatang yang hamil, yang mengandung, tidak sah dibuat korban. Tidak sah. Sebab apa? Sebabnya time mengandung ni selera makan pun kurangnya, gerak pun tak gerak, banyak ganggu kesihatan tu. Ganggu kesihatan. Dia tak macam dok mengandung bebas mari ganggu rupuk sini, makan sini. Ada pun kalau tengah mengandung ni, dia terganggu banyaklah. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa haiwan korban betina boleh dibuat korban. Haiwan betina boleh dibuat korban. Tu orang kita dulu bising juga tu. Haiwan korban, haiwan betina boleh dibuat korban. Cuma untuk musim korban ni, haiwan betina murah sikit, orang dicari hak jantan belaka. Orang dicari hak jantan belaka. Hak dak ni haiwan korban yang hamil, yang sedang mengandung, hak tu baru dak boleh. Hak tina sah ijma' ulama. Sama ada hak tina ataupun khunsah muskil. Masuk khunsah muskil ni ada belaka. Batu pun ada, hak lelaki pun ada, hak buang pun ada. Ni kalau wujud lah. Dah kalau dak jumpa sudah lah. Kalau ada sah. Kalau ada sah. Jadi di sini dia sebut antara tidak cacat benda, tidak cacat mata, gigi, telinga, hidung, punggung, ekor, lidah. Tu antara tempat-tempat yang disebut oleh ulama dalam kitab mereka. Yang kita tengok apa dia. Lain-lain cacat, berkudih, terlalu lemah, buting, kudung sebelah kaki, giling. Kudung sebelah kaki, giling. Satu peringatan untuk kita, Imam Nawawi sebut gini.
Imam Nawawi kata contohlah kalau kita nak melih pereboh dah ni, pereboh. Tiba-tiba nyewak gelepar ke mana, lalah pisang melih ni bahan mata. Bahan mata lembu tersebut menyebabkan buta, maka tidak sah binatang korban tersebut. Tidak sah. Dan kalau melih boleh makan, tapi tak ada bahagian pahala korbannya, tak ada. Sebab apa? Buta sebelum sembelih. Ataupun beringat ni orang kita ni alhamdulillah nampak kurang dah. Kita perasan dah kadang-kadang kapur je nak perubah ke lembu. Ada jenis berani sikitnya, bekeng sikitnya ginjal lembu. Tarik-tarik nak perubah orang. Seorang tu ginjal lembu. Ginjal lembu tu rak salah henjanya patah kaki. Tidak sah buat ibadat kawat, tidak sah untuk binatang korban. Tunjuk otak siapa nak ganti tu. Jadi di sini sebab tu dari sudut nak perubah ke lembu, ulama ajar minta buat cara yang paling baik. Oleh kerana dunia hari ni orang ada internet belakang tangan ni. Jadi kita boleh ataupun kita boleh tanya ahli dia bagaimana cara nak jatuh lembu dengan cara yang paling baik, dengan cara paling lembut dan cara yang paling berani. Kalau kita tengok hari ni dah, hari ni orang ada orang ni waktu kita tengok dia sekadar nyikat kaki belakang. Nyikat kaki belakang, patutnya tarik perubah, patutnya tarik ramai-ramai kaki. Apabila dia tarik kaki 3 lagi, dia dah ikat apa. Lepas tu dia kadang tegang. Jadi seorang pegang bahagian kepala, pahu kemah, maka tukang melih ambil ke belakang, jangan masuk ke depan. Dah kaki dia dah ikat 3 tu. Jadi masuk ke belakang, serut sekali je, selesai. Selesai. Jadi dulu ni kalau kita tengok dulu perbuatan yang tidak lawa, kalau kita tengok perasan zaman-zaman dulu kita ingat ada. Kita ni perubah lembu ni yang pertama memang pak kaki kita ikat. Sedak. Lepas pak tu nya tambah tu pak air gabung pula. Hak tu dak cukup ngah tu nyewak masuk pula kayu 2 3 kok celoh. Teringat dah dulu. Hak kayu 2 3 sekarang lepas daripada tu pula nya 30 duduk atas lembu tu. Kawan tu dah melih kena mampu dah. Tu cara doa ihsan tu fa idza dhabihtum fa ahsinu dhibah. Apabila mu nak sembelih dengan cara yang paling baik. Kalau di negara barat, dunia itu di kalangan mereka negara Arab pun ada nyewak masuk lembu dalam satu mesin. Mesin tu bahagian pegang lembu. Pegang kemah lembu tu nyewak terbalik. Jadi tekak lembu tu balik gitu. Maka tukang melih pegang tekak serung gitu je. Tapi kita tak mampulah nak beli mesin tu. Cuma nak kabarnya kalau boleh usahalah supaya cara nak perubah lembu tu dengan cara yang paling baik. Satu benda so sikit. Kalau kita tempat kita ni wallahualam mungkin tak ada batu kayu bawah. Antara menyakitkan binatang dengan menghadap kiblat. Ni satu benda isu kok ni. Contoh ya kita perubah lembu kan. Kita perubah lembu kan, perubah lembu. Jadi perubah tu dalam keadaan tekak lembu tidak menghadap ke arah kiblat. Kan kita apabila nak lembu tekak dia hadap ke arah kiblat, senang kita sembelih, kita pun duduk menghadap ke arah kiblat. Jadi kebetulan waktu kita perubah tu lembu tu duduk jatuh ke arah kiblat, maknanya dalam keadaan menghadap sebaliknya ke. Jadi di sini biasa kita betul kan, kita tarik betul ke dia. Kalaulah tepat lembu tu jatuh, tak ada apa-apa yang menyakitkan dia. Contoh sekadar rupuk saja, kalau kita tarik pun tidak melukakan tubuh badan dia, tak ada masalah, tarik buat betul untuk nak menghadap kiblat boleh. Tapi kalau kita tengok tanah-tanah hak tempat orang tambung tanah ke batu-batu. Jadi kalau kawan tu jatuh, kita betul dia sampai luka habis bawah dia tu, menyakitkan binatang korban, hukumnya haram. Jadi apabila berlaku pertembungan antara buat benda yang haram dengan nak buat perkara yang sunat, hak mana utama perlu kita dahulukan.
Makna kata ulama meninggalkan perkara yang boleh menyebabkan jadi haram itu lebih utama. Maknanya tak menghadap kiblat apa? Kenapa kalau menghadap kiblat menyakitkan binatang jadi haram pula? Samalah kita kata nak buat ibadah haji atau umrah, nak tawaf, nak pergi lepas tu nak pergi cium Hajar Aswad. Cium Hajar Aswad hukum dia sunnah. Kalau pergi cium Hajar Aswad, nak pergi cium tu syaratnya kena siku orang dulu sebab bolong. Siku orang hukumnya ni. Hukumnya haram. Jadi pada ketika tu dok buat hak sunat itu lebih utama. Kenapa? Kalau buat hak sunat ni jadi buat juga hak haram. Maka sama juga dengan hak korban tadi ni. Kalau di negara luar tak ada masalah yang benda-benda gini. Kalau negara kita ni hak biasa bunyi ni biasanya kalau hendak mengaji bising sikit. Tu mana dah ada kiblat nak sah ke? Ingat sah ke tu. Nya tahu dak hukum untuk sembelih lagu mana nya tahu ke dak tahu. Tapi nak kabarnya hak sembang sedap ni. Jadi apabila dia bunyi dia paling bising kali. Apabila nya bising orang hak kawan-kawan pun dak mengaji juga. Dak sah dah tu. Sedap tu. Lepas tu nyekupu 3-4 orang. Tengok lembu tu aku dah akan biar tak tu. Tu bahaya belaka tu. Jadi di sini benda ni kena bagi terang ke orang ramai, baru orang ramai faham, mudah nak buat. Kalau orang tak faham, dah ada benda bising bangah. Bising bangah. Jadi ingat ya. Binatang korban adalah syiar Islam yang wajib diagungkan. Bukannya semata-mata bertujuan untuk membantu yang berhajat. Maksud dia gini ya, binatang korban ni ada dua pihak yang perlu kita raikan. Yang pertama, pihak yang pertama yakni Allah Ta'ala. Maknanya kita nak buat ibadat korban kita ni binatang untuk kita sembelih, untuk nak mendekatkan diri pada Allah, biarlah binatang yang terbaik. Sebab tu kecacatan pada binatang tu hendaklah dijauhkan. Kalau buat lebih kurang tak ada benda. Buat mudah dengan Allah Ta'ala tu perbuatan yang dilarang oleh syarak. Satu. Yang kedua, pihak yang kedua yang kita kena ra'i juga adalah manusia yang miskin. Sebab tu dok padang sekadar untuk kita sembelih semata-mata, malah menjadi kewajipan juga untuk diberi daging kepada si miskin, hukumnya wajib. Jadi maknanya kena ra'i dua ni. Kena ra'i dua. Kita sebut sebelum ni ya, kadang-kadang dok kita ni kita kata gini lah. Apabila mari binatang korban, tengok binatang korban tepang kecap. Jadi mungkin dalam kepala otak kita, Allah ada dia sikit mungkin kita fikir gitu. Sebab apa? Sebabnya dalam ibadat ni kita dok berada mana? Dok sungguh mana? Cuba kita kena kot lain sikit. Kita ni nak buat majlis. Nak buat majlis kahwin anak. Waktu nak buat majlis kahwin anak ni, wak dah pelami naik belakang, dah naik lasi belakang, dah belakang lawa, dah warna putih mutiara. Tiba-tiba ada anak kita hok pecah nyemai api tu, nyemai tu ras sambal di lasi sikit, sambal di hok belakang pelami tu nak mana jelas lah. Nampak bahan api sikit angin, dah padang tapi nampak hitam sawang itu Rasa-rasa kita kata ada benda sawang lauk, ada benda dak jadi kahwin ada masalah. Kita kata gitu ke kita tukar. Rasa-rasa kan. Nampak tak kita ni dalam bab tu nampak lain lalu sikit tu. Tak boleh. Najah tu. Orang kata guna lagi. Tukar lah, baru tukar. Supaya dok nampak sawang tu alah mana, hitam tu alah mana. Dalam bab hak kita suka ni jadi surah. Tapi dalam bab ibadat, tak apa, kecok sikit. Tu. Jadi kita kena betul mulalah pandangan kita dalam masalah agama. Sebab kita ni beradang. Dia panggil beradang lah. Cuma dalam perkara dunia, ada pun dalam perkara agama, tak apa. Tu dak lawa. Jadi sebab tu di sini ingatan untuk kita,
Binatang korban adalah syiar Islam yang wajib diagungkan. Bukan semata-mata bertujuan untuk membantu golongan yang berhajat saja. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah dia tengok seorang hamba Allah. Dia bawa kambing dalam keadaan kasar. Dia bawa kambing dalam keadaan kasar. Sayyidina Umar tegur. Dia kata bawa kambing tu dalam keadaan molek sikit. Sebab apa mu tahu tak? Kambing itu untuk kita buat korban. Nak bawa ataupun nak mendekatkan diri pada Allah. Beradu dengan binatang korban. Maknanya kena berjaga molek. Jangan buat mudah. Jangan buat mudah. Di sini dia terang sikit. Bak mata dulu. Mata cacat yang macam mana? Buta kedua belah mata tidak sah. Satu. Penglihatan lemah. Sah. Kalau mata sekadar penglihatan dia lemah aja. Tapi tak buta sah. Mata juling sah. Ada ke tak? Tu kita kata ada tak ada nombor dua. Kalau ada, ni jawapan dia. Kalau tak ada, sudah sudah. Buta malam. Siang boleh makan oleh ada malam. Sah. Sah. Siapa yang tengok lembu malam-malam? Dia lembu ni siangnya makan rata lah lembu ni berat. Orang yang bela lembu ni dia kena jaga beradang. Sebab lembu ni kadang-kadang dia nak masuk kawasan ni rasa kena nyerepuh oleh ada je tu. Jadi apabila kita lembu ni siangnya makan malam nyuam dia. Dia sampai dia duduk menengah ngunyah. Tu lembu. Perhatilah kebetulan kat rumah kita tu sekejap dan beberapa orang ada bela lembu situ. Nampak piala sambil duduk ngunyah ni. Tu lembu. Dan di antaranya buta sebelah pun tidak sah. Mata ingat tu. Buta sebelah, buta dua belah tidak sah. Mata juling sah. Buta malang sah. Lemah penglihatan sah. Kecacatan telinga. Jenis cacat. Saih telinga kecil. Saih telinga kecil sah. Maknanya asalnya lahir gitu dah. Taklah keadaan telinganya kecil. Sah. Tiada kedua telinga atau sebelah telinga tidak sah. Dua-dua telinga tak ada atau sebelah telinga tak ada, tidak sah. Terpotong di bahagian hadapan telinga tanpa terputus. Di sini. Maknanya kalau telinga ni dia terigi, cari tapi tak hilang. Adalah gelebek gitulah hukum yang makruh. Kerana apa? Daging dia tak kurang. Tapi nya gelebek jelah kerana cari sama ada kena benda-benda tu ikutlah. Terpotong di bahagian belakang tanpa terputus. Macam tadi kok depan ke belakang ke tanpa terputus. Cuping telinga pecah tanpa terputus. Cuping telinganya pecah tapi ia tidak putus. Maknanya adalah cuping telinga berlubang kecil. Semua ini tu makruh belaka. Makruh belaka. Cuping telinga berlubang besar tidak sah dibuat korban. Cuping telinga berlubang besar. Lubang besar ni maksud dia apa? Kalau kita buat sekadar nanda tu. Nanda kan ni kan banyak nanda tujuan dia ni adalah hajat takut lembu menyakit ke apa. Maka tu tak ada masalah dimaafkan sebab cek je. Ni telinga siapa nyewak tindik lubang besar maka tidak sah kerana mengurangkan daging. Mengurangkan daging. Telinga bertindik sah dibuat korban. Kalau tindik objek kita sebut tadi tu nyetok nanda dia tu tak ada masalah. Kedua-dua telinga putus, tercabut atau sebelah sahaja ke semua sekali atau sebahagian sahaja tidak sah dibuat korban. Hak ni yang kita pernah sebut belum daripada ni. Ada hamba Allah Ta'ala nak buat korban esok dah. Lembu baru siapa hari ni. Nyewak kira dengan tokel lembu lagu mana. Lembu siapa ni telinga cari ni hilang sebelah telinga. Hilang. Maka ikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi ustaz berlaku ni ustaz juga. Maka dia tanya dalam grup. Dia tanya dalam grup ustaz-ustaz. Dia tanya hari ni dah esok nak korban dah.
Semua ustaz dalam tu pakat dok jawab belaka. Sama ada dia jawab secara PM ke atau macam mana wallahu a'lam, tapi takutlah nak jawab kata dosa. Dah lembu siapa dah. Lembu siapa dah tengok-tengok cacat gitu. Dah nak tukar esok meleh dah. Tu mungkin terpaksa ijtihad baru pula lah. Masuk ijtihad ni maknanya mungkin terpaksa mencari pendapat-pendapat ulama yang lain, mazhab yang lain untuk membolehkannya dalam keadaan terdesak. Dalam keadaan terdesak. Sebab tu kalau ngaji fiqh ni jadi satu-satu benda ni dak takut, dak uru-uru sangat. Sebab apa dia ada lah pendapat orang kita boleh ambil dan pendapat tu ada sandungan dia juga. Cuma kita baca hari ni pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kecacatan hidung. Hidung terputus tidak sah dibuat korban. Hidung ropong atau tidak sah buat korban. Kecacatan lidah dan gigi. Yang pertama, pecah gigi hadapan saja sah dibuat korban. Tiada gigi langsung. Kalau pecah saja boleh makan, boleh ada sah. Ada pun kalau tak ada gigi langsung, tak tahulah umur 80 dah ke guana, tidak sah dibuat korban. Tidak sah dibuat korban ni maknanya tidak sah untuk ibadat korban. Ada pun kita nak meleh nak jual daging pasar tu tak ada masalah. Nak buat jamu. Nak buat jamu orang. Meleh lembu ni tak ada masalah, boleh makan. Cuma untuk ibadat korban ni kita sebut nak bawa ataupun nak mendekatkan diri pada Allah, nak cari hak sebaik-baik jenis, sebaik-baik rupa binatang. Terputus lidah tidak sah dibuat korban, sama ada semua lidah ataupun sebahagian lidah. Lidah terputus maka tidak sah dibuat korban. Kecacatan ekor dan punggung. Terpotong semua ekor atau sebahagian saja tidak sah dibuat korban. Ekor ni terpotong sebahagian ke terpotong semua ke tidak sah dibuat korban. Tiada sebahagian punggung atau kesemua sekali tidak sah dibuat korban. Contohlah kita buat turun belakang dah lembu ni, buat turun lembu kawasan padang kita tu. Nya tiba-tiba ada mak derah. Nya salah lagu mana khayal malang tu nya pergi beli asidnya pergi curuh atas punggung lembu. Tengok-tengok pagi esok rompong lembu, tak ada punggung. Maka tidak sah sama sekali. Tidak sah sama sekali apabila sebahagian punggung atau semua sekali. Tak ada. Sama ada kena gigi gerima, ikutlah. Tidak sah. Dan di antaranya lagi lain-lain kecacatan gila tidak sah dibuat korban. Guru kita dia pernah tanya ya, lembu gila ni ada sungguh ke tak? Lembu gila kita dengar di luar negara tu ada lah. Tempat-tempat kita ni ada dah lembu gila. Dan dia gila tu jadi guna. Tak tahulah wan tanya ahli lembu lah kita tajuk soalannya ni. Yang kedua berkudih. Tidak sah dibuat korban kerana ia disamakan binatang yang dagingnya cacat. Kudih. Jadi kita kalau nak cara ke lembu ni berat juga lah ni. Maknanya kena kabar beradang aku tambuh gini kena jaga. Kudih. Yang keseterusnya terlalu lemah sehingga ia tidak mampu mengikut kawannya, tidak sah dibuat korban. Dok atas fatu sakit ke apa ikutlah, cuma dok kawan daripada panunya erek-erek yang dok nampak pun kita boleh kenal lembu ni lemah, maka tidak sah dibuat korban. Tidak sah dibuat korban. Di antaranya lembu yang dikasih. Lembu yang dikasih. Lembu yang dikasih maknanya dia cocok ke buat satu cara untuk mengelakkan kawan tu beranak ngawang. Jadi pada ketika itu sah dibuat korban kerana kebiasaannya binatang yang dikasih itu gemuk. Sebab apa gemuk? Sebab dia dok mikir nak bining lah. Dia kena kerak dah dia tu. Orang dia kena kerak. Kita nak kenal sikit dah apa dah, kita panjang sikit bab ni.
Allahumma salli ala Muhammad. Binatang lembu boleh dikasih. Binatang hok kita bela, kucing ke, binatang-binatang haiwan peliharaan boleh dok kasih. Mengikut pendapat yang disebut dalam kitab Minhaj dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Matla'ul Badrin, dia menyatakan tidak sah. Tidak sah. Tapi mengikut pendapat ulama mutaakhirin, hukum dia sah, boleh. Sebab apa boleh? Dia begini. Dalam kitab Matla'ul Badrin dia katakan tidak boleh kerana dulu kasih dengan cara yang menyakitkan. Dia katakan nyekapik orang batu binatang tu sampai putus. Tu menyakitkan binatang. Jadi tu yang dikatakan tak boleh. Ada pun hari ni ulama menyatakan boleh, sama ada kucing ke binatang peliharaan. Sebab apa? Sekadanya cocok je. Nya cocok tidak menzalimi binatang tersebut, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Binatang bunting. Bunting kebanyakan ulama Syafi'i menyatakan binatang yang bunting tidak sah dibuat korban. Ada pun binatang yang baru bersalin sah dibuat korban. Lepas beranak habis dah hedah. Maka bolehlah habis dah lifah tu bolehlah kita buat korban. Ada pun kalau tengah mengandung tak boleh. Tak boleh. Cuma nak keluar. Kita sebut dah minggu lepas tak apalah ulang siang. Kita ni pergi cari lembu, duit tak ada, modal tak ada. Jadi dia kata ada lembu tin yang murah sikit. Jadi memang lembu tin ni ulang korban ni memang murah lah. Jadi tak apalah, tin yang putin yang boleh. Jadi kita kata dah cek molek dia mengandung dah. Dia kata dah, dia pegang apa tahu lah dunia dia tu. Dia setus tengok dah ada. Dia dah mengandung boleh buat umur cukup apa dak cacat apa walik semelih tiba-tiba pas tengah-tengah lapar nampak baby. Ada baby. Maknanya lembu tu mengandung. Mungkin dah kadang tuan dah sedar ke, tuan rasa dah jumpa ke guana. Dia bukan macam kita scan je lah. Ada pun test dia vaccinating test tu. Ada pun lembu bukannya ada benda gitu. Jadi apabila gitu, kalau tengok keadaan sedemikian, maka ni kita sebut bolehlah kita keluar pendapat yang menyatakan boleh berkorban dengan lembu buting. Dan benda ni apabila keadaan desak, bolehlah kita keluar sikit pendapat. Dan kalau kita tak tahu kucak-kacir bising, hello tok guru kita, hello ustaz, hello ustaz Zurana ustaz, ni ada lembu korban buting ni. Cek-cek asal memang kata tak, cek-cek ada. Tak apalah, tak kena masalah. Selesai lah. Cari awak bising. Nak ngelak bising lagi, awak lagi hok cek tu. Awak lagi hok cek. Dok cek tu boleh makan lah. Hok cek tu boleh makan. Sekiranya dengan sebab binatang hok cek tu baby tu mampu dengan sebab sembelih hamak dia, boleh makan, boleh makan. Tapi di kalangan kita ada lalu dok makan, lalu nombor 2, boleh makan. Dah orang kita ni nampak dok cah liuran ni tu dah. Ke berahi. Ya orang kita gini saja cara dia nak suruh berahi. Orang bunyi. Mu tahu tak, lembu anak dia tu kalau melek ada anak dalam perut tu obat kuat penuh boleh rempuk orang. Hak tu nya berahi. Orang kita kalau sebut benda tu ada dia tengok pasal. Kalau sebut obat kuat ni keliling hok jatuh haji. Bahagian tu orang kita tu mana. Tak apalah. Binatang yang ditanda dengan besi panas sah dibuat korban. Kadang-kadang tanda tu apa? Perbuatan yang menyakitkan binatang tu haram, tu cerita lain. Cuma nak khabar sah binatang dibuat korban. Kudung sebelah kaki tidak sah dibuat korban. Kudung sebelah kaki tidak sah dibuat korban. Tanduk. Tiada tanduk sejak dilahirkan sah dibuat korban. Tanduk yang pecah sah dibuat korban tetapi makruh. Tanduk patah separuh ke apa sah, sebab apa? Dia tidak mengurangkan daging. Gitu. Penentuan cacat sedikit ataupun banyak. Ukuran cacat berat dan cacat ringan ialah kalau kecacatan itu dapat dilihat dari jauh.
atau terlalu jelas, maka itu dikatakan kecacatan yang besar. Makna dobik-dobik. Awak panggil gak istilahnya nak tahu benda maksud cacat besar dengan cacat kecil. Cacat kecil ni ada yang dimaafkan. Tak apa sikit ada benda tu. Ni cacat besar ni maknanya kalau tengok tu jelas nampak. Dari jauh pun nampak dah. Dah ni nak kira guna ni. Nak kira dia panggil gini al-adatul muhakkamat. Adat setempat you kira. Kalau tanya orang tengok kudi, kalau kudi sikit. Coleh hangat coleh hangat mana sikit tu. Tapi paruk hangat kudi paruk hangat. Tanya 5 orang jawab kata gitu belaka. Maka besar tu. Adat setempat tu ni ambil kira juga. Orang ramai tu. Jadi ni Imam Nawawi kita sebut tadi. Imam Nawawi berkata, jika sekiranya binatang korban sudah direbahkan, tiba-tiba matanya terkena pisau sembelihan lalu buta, maka tidak sah ia dijadikan korban. Tu beringat tu kita nak berbuat apa mana dengan cara terbaik lah. Jangan lepas ni jadi takut belaka. Ni bakal takut ustaz ke ustaz pula ada malam tu fajar tu. Jadi mana jangan takut, cuma nak khabar buat beradu. Awak beradu layang dia dengan cara yang terbaik. Perkara yang afdal berkaitan dengan binatang korban ni, kita sambung akan datang pula. Maksud afdal lagu mana? Dari sudut jenis binatang, dari sudut warna binatang, tu dia ambil kira tu. Dari sudut jantina binatang, tu dia ambil kira belaka tu. Jadi insya-Allah perkara tu ada masa kita akan butang lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.